Okay, Assalamualaikum. Jadi sambil hirup kopi ni, kita akan borak sikit pasal data peribadi. Tuang sikit dulu. Okay. Baru-baru ni kawan saya lah. Saya baru nak duduk macam ni lah. Baru nak duduk kan, tiba-tiba kawan tanya, macam mana kau tahu birthday aku Saya macam pelik lah. Ni topik pasal apa ni? Kenapa tiba-tiba? Tapi betul, kami sebenarnya tak pernah pun macam saling berkongsi lah bila tarikh lahir masing-masing. Jadi bila dia tanya tu, saya mula terfikir, tapi kemudian saya teringat, aku sebenarnya ingat birthday kau sebab apa? Biasanya saya akan letak dalam kalender lah, ataupun mungkin dalam konteks iPhone ke. Jadi akan ada peringatan lah bila birthday tu, akan ada notification. Tapi kali ni ia ni agak berbeza, dan benda ni mula dalam tahun 2 lepas mungkin, saya kurang ingat lah. Iaitu, siapa yang ingatkan saya? Cuba teka. App dia warna biru. Nama dia adalah Zeus. Zeus yang ingatkan saya. Dia akan beritahu, today is sekian-sekian birthday. Send a gift, semua tu. Persoalannya, macam mana Zeus boleh tahu yang kawan saya adalah kawan saya? Dan macam mana dia boleh terfikirlah nak bagi tahu untuk ingatkan semua tu? Dan sebab dia berbeza banding contoh Instagram ataupun Facebook ataupun konteks dalam phone. Bila konteks dalam phone, kita tahulah, itu adalah kawan kita sebab kita ada nombor dia. Ataupun kalau kat Facebook ataupun Instagram ataupun Twitter, kita tahu sebab kita yang add as friend ataupun kita yang follow ke apa, sebab tu kita tahu. Tapi Zeus tak ada sistem ataupun tak ada platform media sosial je. Jadi macam mana? Bila pula kita ada add as friend dan semua tu kan? Kemudian kami bincang, kemudian tengok kat setting, baru jumpa. Rupa-rupanya saya tak ingat kalau saya telah bersetuju untuk buat benda ni ataupun ianya satu tetapan yang asal ataupun kita panggil sebagai default value yang ditetapkan bila kita register. Jadi dalam tetapan tu adalah kita pilih untuk kongsi ataupun untuk kita letak konteks kita sebagai public ataupun share as public konteks kita tu. Contoh saya simpan nama kawan saya A. Saya simpan dalam saya punya konteks, kemudian saya ada kawan B, C, D, E, F. Jadi bila saya tetapkan kongsi ni secara public. Kemudian ada nombor telefon kan. Saya simpan dalam konteks phone saya, ada nombor telefon lah. Jadi Zeus akan ambil daripada contact book tu. Kemudian dia akan besar kemungkinan saya cuma cakap berdasarkan apa yang saya rasa sedang berlaku di belakang. Zeus akan ambil nombor telefon dalam contact book tu, kemudian dia akan check dalam database dia, pangkalan data dia, tengok adakah nombor ini satu pelanggan Zeus ke tak. So dia akan bila contoh dia jumpa kawan A ni adalah pelanggan Zeus juga, bila dia tahu pengguna app Zeus juga, dia akan tengoklah bila birthday pelanggan app Zeus tu. Kemudian besar kemungkinan kat belakang dia dah hubungkanlah antara saya dan A, ini adalah kawan. Jadi bila birthday A tiba, Zeus akan bagi tahu saya hari ni adalah birthday A, maka adakah anda berminat untuk bagi kad hadiah atau tak. So di situlah baru tahu, rupanya macam tu lah Zeus boleh bagi tahu seorang pengguna bahawa kawan dia punya birthday hari ni ataupun esok. Itu satu bahagian. Kemudian saya terfikir, adakah cara untuk kita halang daripada orang lain, kawan-kawan kita, kekenalan kita, kongsi nombor telefon kita untuk letak dalam, untuk orang carilah tahu bila birthday kita semua tu, sebab kita mendedahkan maklumat kita. Kemudian rupanya di bawah tetapan yang tadi tu, yang share contacts tu, ada juga ada tetapan untuk sama ada kita nak dedahkan ataupun kongsikan maklumat kita atau tak. Jadi kalau rasa tak nak kongsi, tetapkan sebagai tidak. Itu.
Dan bila cakap pasal benda ni lah, benda ni macam mungkin bagi kebanyakan orang mungkin akan fikir ini tidak memudaratkan semua tu. Tapi dia tetap maklumat peribadi lah kan. Dan isu ni adalah bukan kita selalu dengar orang risau, oh bila pergi berhubungan dengan institusi sekian-sekian-sekian, kemudian institusi itu dikatakan menjual nombor telefon kita, maklumat peribadi kita seperti email ataupun nombor telefon kepada agensi-agensi lain. Sebab itulah kita dapat panggilan-panggilan daripada orang kita tak kenali sebab cuba menjual sekian-sekian-sekian kan. Tapi tak sangka rupanya ada cara lain untuk somehow dia ada kebenaran, tapi sebenarnya kebenaran tu bukanlah daripada pemilik maklumat tu, tetapi daripada orang lain pula yang dia satu benda yang sangat bagi saya dari segi bisnes macam wow, tapi dari segi untuk pengguna, kalau kita tak baca betul-betul, kita takkan tahu, oh rupanya data kita ada dekat luar, ada merata-rata tempat, ramai orang tahu bila birthday kita semua tu. Dan berapa ramai? Ni peringatan jangan sesekali gunakan tarikh hari lahir sebagai password. Mana-mana jangan gunakan tu. Sebab apa? Tengoklah macam kes sekarang. Sekarang orang lain boleh tahu bila birthday kita. Jadi kalau kita guna benda yang semudah itu untuk password, senanglah untuk orang masuk kan. Orang boleh cuba, orang boleh tahu. Okey. Kemudian dia ingatkan saya kembali kepada satu lagi situasi di mana ingat tak pernah popular lah aplikasi untuk tahu macam mana ataupun apa orang save kita dalam contact book dia. Contoh, saya sebagai pengguna yang sangat berminatlah nak tahu apa si B simpan dalam phone dia, dalam contact book dia, dia simpan nama saya apa. Adakah macam yang hebat main tenis ke, ataupun dia simpan saya kepada si masam ke, ataupun si lambat bangun ke apa kan. Kita tak tahu kan apa. Ataupun mungkin kalau kita nak tengok, contoh kita nak tahu kalau ada ke crush simpan nombor kita sebagai yang handsome ke apa kan. Ya, saya tengok ramai lah yang minat untuk tahu benda tu sebab kita somehow sebagai manusia kita sangat berminat untuk tahu apa orang fikir pasal kita kan. Jadi apa yang berlaku kan, saya tak pernah pakai tapi saya berminat lah nak tahu macam mana dia boleh tahu macam mana orang save semua tu. Dia ada access to something ke? Time tu saya risau lah kalau orang install app kemudian dia ada access kepada sekian-sekian. Tapi rupa-rupanya apa yang dia minta based on website dia adalah dia minta akses, betul lah, dia minta akses kepada contact book kita sebagai contoh saya yang berminat ni. Jadi untuk saya pakai aplikasi tu, saya perlu serahkan contact book saya kepada dia. Jadi sistem app tu dia akan simpanlah contact book kita, kemudian dia kumpul contact book ramai orang semua tu, dan kemudian bila kita hantar contact book kita, data mereka bertambah lah kan. Jadi orang lain pula, kawan-kawan ke apa yang simpan nombor kita, dia akan carilah, dia ni simpan sebagai ni. Jadi secara tak langsung app tu ada pangkalan data yang sangat-sangat besar, himpunan nombor-nombor yang bukannya diserahkan oleh pemilik nombor tu, tetapi diserahkan oleh orang lain yang ada nombor orang tu tanpa dia tahu pun. Itu cara lain untuk dapat, berbanding dulu mungkin orang akan kata, boleh tak bagi nombor telefon awak supaya saya boleh hubungi, supaya saya boleh mungkin promosikan produk sekian. Tapi sekarang ni tak. Aplikasi tu ada akses kepada banyak nombor telefon tanpa perlu minta tuan milik tu secara langsung. Sebagainya dia dapat daripada orang lain yang bagi nombor telefon kat tu. Tak best kan? Contohlah tiba-tiba si Leo ni berbunyi pula. Tak best lah kan bila contohnya tiba-tiba ada orang kontak kita, aku dapat nombor daripada kawan ni. Padahal kita tak bagi pun. Jadi siapa bagi hak kepada orang tu untuk bagi nombor telefon dia? Kita akan cakap kat dia, lain kali jangan bagi nombor telefon, melainkan aku bagi kebenaran lah untuk bagi tahu kan. Tapi sekarang tak. Bila online ni, dia terus tu lah,
diserahkan tanpa disedari oleh pemiliknya, dan juga mungkin orang yang serahkan contact book pun mungkin tak terfikir yang apa yang dia buat tu sebenarnya adalah breach of privacy lah kan. Jadi ini adalah benda untuk kita fikirkan, dan saya pun dah lupa nak minum kopi ni. Tapi ya, itulah sekian sebanyak borak pasal data peribadi hari ni.